Selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani, selamat Baju Jaya. Salam sepakat Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada semua guru dan para pendidik yang bersama kami pada ketika ini. Saya Cikgu Siti Nur Aznilan binti Rosli dari SM Lasal akan menjadi moderator pada hari ini. Sesi rasmi akan bermula tepat jam 3 petang. So, untuk mengisi ruang menunggu ini secara lebih bermakna, kita ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidikan di negara kita adalah hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan mantan fellow penyelidik kanan School of Education, University of Nottingham. Atas kewibawaan beliau, sekarang beliau merupakan salah seorang daripada ahli dalam Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK. Tanpa membuang masa, dipersilakan Datuk Dr. Mahinder Singh untuk sesi Snippets Reflect On yang bertajuk Let's Talk About Children. Student Wellbeing in Finland. Dipersilakan Datuk. Terima kasih kerana dapat bersama dan tajuk yang saya pilih pada hari ini ialah Let's Talk About Children. Dan sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan tahu 2 minggu yang lepas saya telah buat live daripada Finland dan kita telah bincang juga tentang tajuk-tajuk yang berkaitan. Dan 2 sesi yang sebelum ni saya telah buat daripada Finland dan saya sambung juga dengan sebahagian daripada tajuk tentang well-being of students atau children in Finland yang berkait rapat dengan tunjang yang mereka gunakan sebagai mendidik kanak-kanak di sekolah. Kita mungkin selalu terdengar bahawa negara Finland ini nombor 1 dalam dunia tentang pendidikan bila diklasifikasikan oleh OECD. Ya. Tetapi kita tidak tahu bahawa dia bukan saja kehebatannya adalah dari segi akademik, tapi kehebatan akademik itu disokong kerana well-being of children itu diberi keutamaan. Kesejahteraan murid itu diberi keutamaan. Cikgu sentiasa meneliti, melihat dan terpanggil untuk menjalankan tanggungjawab bagi memastikan kanak-kanak semua okey. Yeah, they are fine untuk belajar. So it is, dan tuan-tuan dan puan-puan pun saya dalam sesi yang lepas dan mungkin sesi yang sebelum itu banyak kali saya gunakan ungkapan ini iaitu think Maslow before Bloom. Dan di Finland tu memang menjelmalah peranan think Maslow before Bloom ini begitu pentingnya kerana kita di universiti di antara banyak yang kita belajar satu daripadanya ialah Maslow's Hierarchy of Needs dan kita belajar tentang aras, kita buat assessment dan kita buat aras pembelajaran berdasarkan taksonomi Benjamin Bloom. So dari situ wujudnya think Maslow before Bloom. Artinya, kalau kita lihat Maslow's Hierarchy of Needs, dia lihat keperluan asas manusia. Asas iaitu fisiologi, keperluan keselamatan. So mereka cukup percayai, walaupun mereka tak kata pun tentang Maslow, tetapi ia memang mencerminkan aspek itu. So di negara Finland, mereka utamakan well-being of children. Right? So, apakah yang mereka buat dalam sesi Let's Talk About Children yang mereka rungkaikan sebagai LTC. LTC, akronim dia. Let's Talk About Children. Dan saya nak katakan bahawa kita di Malaysia pun banyak lakukan perkara ini. Kita bincang tentang the kids. Tapi mungkin tidak seperti terstruktur. Kita adakan perbincangan masa hari kita ucapan atau hari kita nak beri kad laporan dan sebagainya.
pada ibu bapa. Masa itulah kita buat sesi dan kita sembang tentang anak mereka. Tetapi LTC di negara Finland dilakukan dengan lebih kerap. Sebulan sekali dan kalau perlu 2 bulan sekali pun. Ikut keperluan. So saya nak reflect balik kepada apa yang saya sebut dalam 2 sesi yang berikut juga. Tunjang kepada sistem pendidikan negara Finland adalah kepada 3 perkara. 1, equity, ya, kesamarataan. Yang kedua, kepercayaan, trust. Dan yang ketiga, responsibility, iaitu tanggungjawab. Mereka cukup percaya pada guru-guru mereka. Dan guru-guru mereka cukup menanggung tanggungjawab tersebut dengan profesional. Dan sekolah memberi kesamarataan untuk semua jenis murid. Semua pelbagai kebolehan. So sekolah itu memberi ruang dan peluang kepada setiap individu. Dari situlah 3 tunjang ini wujud. The trust is very high. Kepada guru, Anda akan pastikan bahawa pembelajaran berlaku. Anda melakukan persediaan untuk pastikan pembelajaran akan berlaku. Itulah kepercayaan pihak yang bertanggungjawab seperti PPD mereka yang mereka ikut municipality, right? Dan tanggungjawab yang cikgu sendiri pikul tu memang dia memberi keutamaan. They are very responsible towards whatever they do. Di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. So ingat 3 perkara ini saya kongsikan supaya kita semua faham bersama. Dan kalau tuan-tuan nak baca lagi, I'm sure you can Google and read more about this. Next slide please. Dan saya juga utamakan dan saya pernah kongsi perkara ini dalam 2 sesi yang berikut. Dan very quickly saya buat refleksi semula bahawa ekosistem of well-being, kesejahteraan murid ni. Apa ekosistem dia? 1, learning, pembelajaran. Pastikan pembelajaran optimum berlaku. Yang kedua, kita kena pastikan keselamatan murid. Dan setiap pelajar ni boleh diajar. Keselamatan murid penting. Murid mesti terlibat, participation of children. Dan mereka galakkan kolaborasi di antara murid. There must be collaboration. So dengan melakukan ini yang sentiasa dekat dengan sistem pendidikan, dengan tugas seorang guru, mereka banyak perkara. Of course, tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa kolaborasi dan pelibatan, participation berkait rapat dengan pembelajaran juga. So, ruang dan peluang sentiasa disediakan oleh guru dan pihak yang bertanggungjawab di sekolah untuk murid-murid mereka. 4 perkara ni. Nampak sangat biasa ya tuan-tuan dan puan-puan. Kita kata, kita pun buat begini. Yes, kita pun buat begini dan saya rasa kita boleh teruskan apa yang kita buat. Kita galakkan kolaborasi di antara murid. Kita galakkan pelibatan murid. Kita juga sama-sama. Saya pun pernah jadi guru. Keutamaan adalah kepada keselamatan murid. Nombor 1, keselamatan murid. Always we think about keselamatan. Kita cikgu sentiasa fikir tentang keselamatan. Kadang-kadang orang luar fikir kita cikgu ni kita kurang beri perhatian pada keselamatan. No. Kita sentiasa dan saya juga merayu kita cikgu jangan lupa. Kita jaga keselamatan murid kita dalam semua segi. Di luar bilik darjah, di dalam bilik darjah, masa balik, kalau kita lihat di luar pun, lakukanlah apa yang betul. Sebab kita cikgu, kita bukan cikgu di sekolah saja. Kita cikgu di merata-rata tempat. Orang takkan sebut pun nama kita kalau jumpa di pasar raya. Masih lagi, itu cikgu saya. Ya. So, kita utamakan perkara ini. Next slide please. Banyak penulisan ya buku-buku yang saya papar. So hari ini daripada kupasan, daripada intipati yang saya sebut tadi,
kita ada program yang dijalankan di kebanyakan sekolah di negara Finland. Let's talk about children. So mereka sentiasa jemput ibu bapa dan bersama dengan anak, ibu bapa dan guru, mereka adakan perbincangan itu. Dan juga melibatkan any other person who's important for students' well-being, umpamanya counselor ke. Libatkan mereka semua. Bincang bukan pasal negatif tetapi selalunya lebih kepada positif. Nak membina sasia, nak memberi semangat, nak memberi inspirasi kepada murid atau anak tersebut. Tapi banyak perkara boleh dibincang, mungkin ada dibincangkan tanpa murid pun kalau perlukan confidentiality. Okay. So let's talk about children ini kadang-kala memberi kita banyak maklumat tentang murid-murid kita. Kita selalu jangka kita tahu banyak tentang murid. Tahun pertama atau tahun kedua bila saya jadi seorang guru, saya telah denda seorang murid. Saya denda murid itu, saya marah, saya denda murid itu dan lepas tu saya rasa kesal. Dan hari berikutnya, saya jemput murid itu, saya bincang dengan dia di kantin dan baru saya dapati bahawa keadaan di rumah tidak tenteram. Ayah, kalau tak silap saya, sudah meninggal dunia. Ibu seorang yang ada pendapatan, abang seorang itu ada di penjara. So, budak itu datang daripada suasana yang berbeza. Memang dari segi pembelajaran dia tidak begitu cenderung ke arah akademik. Dan dia pula selalu suka kadang-kala buat perkara-perkara yang dia nakal dalam kelas. Tapi kita guru muda masa tu umur saya ingat 22 atau 23. Saya lulusan maktab perguruan pada tahun 81. Dan kemudian saya baru sedar, apa yang saya lakukan sebenarnya tidak tepat. Murid ni sebenarnya sudah ada cabaran beliau sendiri. Dan saya sebagai seorang guru sepatutnya tahu tentang perkara itu. Tapi saya masih lagi sangat raw, masih lagi mentah, tidak tahu perkara ini. Kita belajar psikologi, tapi sejauh manakah psikologi yang saya belajar dekat maktab dulu tu saya dapat gunakan. So, remember, perbincangan Let's Talk About Children ini adalah satu instrumen yang sangat kuat, yang sangat bernas, yang boleh memberi kita. Dan maklumat ni kita bukan nak gunakan secara salah, tapi kita nak gunakan maklumat yang kita ada tentang murid kita secara membina, secara konstruktif. Kita perlu adakan pertemuan ini dengan ibu bapa, dengan murid. Ya. Dan kalau ada sesuatu yang saya sebut tadi yang confidential, kita boleh bincang agar kita tahu apakah isu atau kemusykilan di rumah. Ia mengambil masa. Cikgu memang dengan 25 waktu, 30 waktu kadang-kadang mana kita nak cari masa untuk mengadakan ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang masa ni kita cari lepas sekolah pun tak apa. Kita kena cari curi masa dan sebagainya. Kalaulah satu hari Sabtu tu kita boleh gunakan untuk Let's Talk About Children dengan ibu bapa yang berkenaan. Dan bukan saja kita nak panggil ibu bapa murid yang kita jangka ada masalah. No, not necessary begitu. We can call all parents of different children dan adakan pertemuan. Kadang-kadang kita juga boleh adakan pertemuan secara berkumpulan. Terpulang kepada kesesuaian atau secara individu. You are the best person to decide for that. Anda perlu buat keputusan sendiri. Dan pihak kepimpinan sekolah sudah pastinya akan sokong usaha sebegini. Seperti saya mulakan tadi, sememangnya di sekolah di Malaysia kita sudah ada perkara ini. We do talk about children. Tapi mungkin we have to talk about children secara systematic and constructively. Kita lakukan secara terbuka, maksud saya we do it intentionally, not
kita nak panggil bila murid ada masalah. So itu juga akan membina satu jambatan. Of course kita semua tahu kadang-kadang bila kita panggil ibu bapa yang boleh datang mungkin ibu atau bapa. Kadang-kadang kedua-duanya tak boleh datang. Kita jemput untuk mesyuarat PIBG pun kita tahu memang ada cabaran yang besar. Tapi we must not give up. In an education system, dalam sistem pendidikan kita tak boleh give up. We are teachers. Teachers, we will find solution. Even though you are a school principal, we all started off as teachers. Kita semua mula sebagai guru. So kita mesti ada jiwa guru di dalam diri kita. So bila kita ada jiwa guru tu, kita akan buat yang terbaik untuk siapa? Untuk anak murid kita. Next slide please. Kita boleh tanya satu contoh LTC tentang rutin harian anak mereka. Mood anak dan kesejahteraan di emosi dia di rumah, perasaan ingin tahu adakah dia seronok untuk belajar, adakah dia ada sense of belonging, dia rasa dia disukai di sekolah, dia disukai di rumah, bagaimana interaksi dia dengan orang dewasa, bagaimana masa dia main dan interaksi dengan kanak-kanak atau adik-beradik. Sendiri kadang-kadang kita pun tertanya-tanya, am I a good parent? Walaupun kita mengajar beratus-ratus murid di sekolah. So we have to look into that. Dan keadaan di rumah kadang-kadang macam saya bagi contoh saya, pengalaman saya sendiri. I didn't know what's happening at home. Dan saya hanya dendam murid itu dan kemudiannya saya rasa kesal. Why did I do it? Dan bila saya tahu apa yang berlaku sebenarnya di rumah, baru saya faham dan saya kata pada diri saya, next time I should never do it. Okay, kerana ada banyak cara kita boleh membetulkan akhlak atau tingkah laku murid dan beri nasihat dan sebagainya. And then kadang-kadang nasihat itulah yang akan membimbing murid kita sepanjang hidup mereka. Children always remember. Saya ada sebut dalam banyak sesi saya, children never forget. Anak murid saya jumpa lepas 40 tahun pada Januari yang lepas, masih lagi boleh ingat benda yang saya sebut pada 1983. They can still remember ayat-ayat yang saya gunakan dan dia orang ejek saya, sir, you used to say this, sir, you used to say this. Dan bukan saja itu, dia orang boleh ingat sampai motosikal saya pun dia orang boleh ingat. Dan dia orang tanya saya, sir, motorbike macam mana? Ada lagi ke? Kata, ya, ada lagi. I still have my motorbike. Dan ialah baru ni saya pergi repair, saya baiki semua motosikal saya. Yang daripada tahun 1981 ada sentimental value. Tuan-tuan dan puan-puan pun sudah pastinya ada sentimental, barang-barang sentimental ya tak? So, murid saya you tengok boleh ingat after 40 years, boleh ingat perkara-perkara sebegitu. So, tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bincang anything else that is of importance. So, LTC, let's talk about children adalah satu instrumen yang penting, memerlukan masa. Marilah kita sama-sama memberi sumbangan masa dan kita boleh membina sistem pendidikan kita yang memang menyerlah. We are good, we can be better, but we want to be the best. Why not? Kita sudah ada sistem pendidikan yang bagi saya kita boleh melahirkan doktor, engineer dan sebagainya. Dan seterusnya pun. So, we are good. We can be better, but we want to be the best, among the best. So, tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Itu saja daripada saya. Jangan lupa, ini dua perkara yang juga saya sebut dalam dua sesi yang sebelum ini. It's easier to build strong children than to fix broken adults. It is easier to build strong children than to fix broken adults. Every school in Oulu di negara Finland, Bandar Oulu, is a well-being school. Mereka utamakan kesejahteraan. So, tuan-tuan dan puan-puan, fikir-fikirkanlah perkara ini. Dan dalam slide yang terakhir, jangan lupa kita mendapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada buku, daripada bacaan, makalah dan sebagainya. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training weights of the mind. Reading is thinking. And don't forget, your future is created by what you do today, not tomorrow. Your future is created by what you do today. So do the best today because that's going to determine the future.
If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih Dato' atas sesi snippets tadi yang sungguh bermakna dan saya percaya telah dan akan sentiasa memberi inspirasi kepada kita sebagai para pendidik. So apa yang kita dapat, sedikit saya punya catatan. Yang saya dapat, yang paling utama adalah kita sebagai pendidik, once kita digelar sebagai cikgu, sampai bila-bila pun kita akan dipanggil sebagai cikgu. Betul kan? Dan yang memberi kesan juga pada saya adalah perbincangan. Kita sebagai guru, kita boleh melakukan, menjalankan perbincangan. Bukan macam tadi Datuk cakap, bukan hanya untuk kalau murid kita yang bermasalah, tapi sebenarnya kalau niat kita adalah untuk mendidik, sebenarnya perbincangan tu boleh berlaku untuk semua jenis kan anak murid kita ni. Anak murid kita kan pelbagai. Itulah yang sebenarnya yang beri inspirasi pada saya lah. Dan saya yakin yang lain pun terinspirasi juga dengan perkongsian daripada Datuk. Semoga kita terus mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Mahendra atas sesi perkongsian tadi. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi kita pada hari ini. Sekali lagi, selamat petang dan selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Selamat maju jaya. Salam sepakat, Sabah hebat. Salam Dare to Change dari PPD Kota Kinabalu kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin iaitu pengasas CDL, penceramah jemputan mingguan kita iaitu Datuk Dr. Mahendra Singh, penceramah CDL siri ke-34 iaitu Cikgu Hamidah binti Abu Wahab, Puan LC Sharon Gilok iaitu koordinator CDL, Cikgu Mita Tabang Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya dan yang sudi bersama dengan kita dari seluruh pelosok Malaysia. Saya Cikgu Siti Nur Aznilan binti Rosli dari SM Lasal Kota Kinabalu akan menjadi moderator pada hari ini. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-34 #Cikgu Mita Tabang. Mita Tabang, apa itu maksud dia? Mita Tabang merupakan bahasa daripada suku kaum etnik di Sabah yang bermaksud cikgu bantu cikgu. Dan ini adalah satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan para pendidik sekalian, untuk pengetahuan semua, pihak CDL telah menyediakan satu channel Telegram iaitu channel Telegram CDL Hands-On yang mana semua makluman yang berkaitan dengan CDL dikongsikan dalam channel tersebut. Link akan dikongsikan di ruangan chat oleh bahagian teknikal. Seterusnya saya mengambil kesempatan untuk memperkenalkan penceramah CDL kita pada hari ini untuk siri yang ke-34 iaitu Cikgu Hamidah binti Abu Wahab yang akan membuat perkongsian dengan kita pada petang ini. Tak kenal maka tak cinta. Saya akan bacakan sedikit maklumat berkaitan dengan pembentang kita pada hari ini. Nama diberi adalah Hamidah binti Abu Wahab, merupakan guru bahasa Arab di SK Gemang Jeli, Kelantan. Jauh ni kita import daripada Kelantan. Untuk pengetahuan semua, Cikgu Hamidah sebelum ni beliau pernah bertugas di SK Lapasan, Telipuk, Kota Kinabalu selama 13 tahun. Cikgu Hamidah merupakan seorang Google Educator Trainer, seorang
Kapten GEG Kota Kinabalu dan merupakan guru peneraju generasi digital. Guru peneraju generasi digital Google, okey, atau lebih dikenali sebagai GPDG, okey, bagi negeri Kelantan bagi sesi 2023-2024. Beliau juga pernah berkongsi tentang penggunaan aplikasi TikTok untuk pembelajaran bahasa Arab sempena Minggu ICT OK9 Telipok Mibot dan juga pernah membuat perkongsian secara online semasa konvensyen pembelajaran digital peringkat negeri Sabah. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah untuk siri ke-34 pada hari ini, Cikgu Hamidah akan membuat perkongsian yang bertajuk aplikasi Google Read Along dan Nilam. Sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh teruskan saja bertanya jika ada kemusykilan pada bila-bila masa sahaja dan bolehlah menaikkan sebarang persoalan di dalam ruangan chat. Okay, jika ada peluang dan ruang, saya akan cubalah untuk membacakan soalan-soalan yang diutarakan. Okay. Kalau Cikgu Hamidah sudah bersedia, dipersilakan Cikgu Hamidah untuk memberikan perkongsian pada hari ini. Dipersilakan Cikgu Hamidah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada moderator kita Cikgu Azni pada petang ini. Di sini saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim Cikgu Mita Tabang Sabah, Puan Elsie dan di sebalik tabir Cik Wani dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk Dr. Mahathir di atas perkongsian ya setiap minggu tips-tips ataupun info-info yang berguna kepada kita sebagai seorang pendidik. Okey, saya cuba share skrin dulu ya Cikgu Azni. Okey, silakan Cikgu. Okey, tajuk perkongsian saya pada petang ini adalah berkenaan dengan penggunaan aplikasi Google Read Along sebagai bahan bacaan tambahan untuk program Nilam sekolah saya lah. Yang mana seperti yang Puan Moderator cakap tadi, saya sekarang bertugas di Sekolah Kebangsaan Gemang Jeli Kelantan. Okey, kita pergi terus kepada slide yang pertama. Okey, rakan-rakan guru semua, adakah anda pernah mendengar tentang aplikasi Google Read Along ini? Ataupun saya rasa, saya percaya semua pendidik dah biasa dengar dengan aplikasi ini dan kalaupun dah dengar, kita cuba recall balik ya. Apa dia tentang aplikasi Google Read Along ini. Okey, Google Read Along ini sebenarnya dia adalah produk Google yang mana boleh dimuat turun di dalam aplikasi Play Store dan juga boleh terus membuat pencarian di web. Yang mana dia telah permulaannya telah dilancarkan di India pada tahun 2019 yang dinamakan sebagai Bolo. Yang di mana pada tahun 2019 tu kita tak ketahui bahawa bermula COVID, yang mana murid-murid tak dapat pergi ke sekolah. Jadi mereka menggunakan aplikasi ini untuk sebagai aplikasi untuk belajar membaca untuk anak-anak mereka. Pada masa ini bahasa yang dikongsikan adalah bahasa Inggeris dan juga Hindi. Manakala pada tahun 2020 Google telah meluaskan dengan menambah pelbagai bahasa, termasuklah juga ada bahasa Arab yang dinamakan, aplikasi ini dijenamakan semula sebagai Read Along. Okey, selain itu kajian telah menunjukkan bahawa dengan menggunakan aplikasi ini ramai kanak-kanak dibantu untuk membaca. Ramai kanak-kanak yang telah membaca sehingga 120 juta kanak-kanak telah menggunakan aplikasi ini dengan berbagai-bagai cerita. Dan seterusnya, aplikasi ini dibantu oleh virtual assistant
di mana macam AI lah yang dinamakan Dia. Kanak-kanak yang bernama Dia ini akan membantu kanak-kanak membaca. Selain itu juga, aplikasi ini sangat menarik bagi saya kerana dia boleh menarik minat kanak-kanak dengan selesai membaca, boleh kumpul bintang. Selesai membaca, dapat kumpul badge sebagai motivasi untuk murid-murid terus membaca. Dan aplikasi ini menggunakan pelbagai teknik iaitu teknik text to speech. Maknanya dia virtual assistant ni akan baca. Dia akan baca dan murid-murid dengar. Dan satu lagi speech to text. Maknanya dia akan mendengar kanak-kanak tu membaca dengan kuat. Dan di akhir daripada bacaan cerita yang dibaca oleh kanak-kanak tu akan ada soalan pemahaman menguji kefahaman murid-murid. Dan aplikasi ini juga ada reading group. Maknanya teacher boleh create group untuk monitor murid-murid membaca. Okey, kita pergi ke seterusnya ya. Menarik ni sebenarnya ni. Terutama untuk kanak-kanak sekolah rendah, murid-murid prasekolah memang sesuai. Okey. Dan kenapa saya ataupun kami memilih aplikasi Read Along ini sebagai bahan bacaan digital untuk program Nilam sekolah. Sebenarnya lagi aplikasi lain. Kenapa ya? Salah satunya adalah disebabkan oleh aplikasi ini dia mesra pengguna dan dia percuma. Dan boleh dimuat turun melalui aplikasi Play Store, melalui smartphone ataupun peranti seperti tablet. Walau bagaimanapun, walau bagaimanapun, aplikasi ni bagi pengguna iOS, terutama iPhone dan juga iPad, dia tak support. Tapi pengguna MacBook boleh guna boleh terus mencari dalam pencarian web lah, cari melalui web. Boleh. Okey. Seterusnya, antara sebab yang lain adalah selain daripada menarik minat murid yang saya katakan tadi, dengan buku cerita yang dipaparkan di dalam tu sangat menarik, warna-warni dan tulisan yang mudah dibaca, dan juga ada ganjaran-ganjaran. Maknanya lepas baca, murid dapat ganjaran, seronok lah kan, dapat bintang-bintang, dapat kubur bintang. Pergi sekolah nanti cakap, saya dah dapat 15,000 bintang, bercakap, seronoklah murid-murid. Okey, selain itu, dia mudah diakses. Kerana apa? Kerana dia ni aplikasi ni adalah aplikasi independen. Maknanya baca secara kendiri. Murid membaca secara kendiri. Dan seterusnya, apa yang menarik juga adalah boleh membantu meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid. Sebab aplikasi ini dibantu oleh Dia virtual tadi, murid-murid ni boleh memperbaiki tahap bacaan, cara sebutan dan sebagainya. Seterusnya, okey, cerita yang disediakan dalam aplikasi ini adalah sesuai dengan murid-murid prasekolah. Sebab kalau untuk English, dia akan tunjuk daripada ABC lagi. Okey. Dan murid-murid, termasuklah murid-murid PPKI dan juga sekolah rendah. Okey, dan aplikasi ini ada, kalau tak silap saya, ada 9 bahasa ataupun ke 11 bahasa yang ada dalam tu. Tetapi yang menariknya adalah dia ada juga selain daripada bahasa Inggeris, dia ada bahasa Arab. Saya sebagai guru bahasa Arab, saya sangat teruja lah dengan aplikasi ini. Dan seterusnya, menggalakkan murid-murid mengisi aplikasi Nilam yang disediakan. Ini yang penting ni, selain daripada nak menarik minat murid supaya membaca, murid-murid juga perlu merekod bacaan mereka ini ke dalam aplikasi Nilam yang disediakan oleh sekolah ataupun dalam buku Nilam. Boleh meningkatkan. Okey, sorry ya saya ganggu, saya mencela. Ada yang nak confirmation lagi lah ni kot. Tanya Android boleh guna ke? Maksud saya tadi memang dia memang khas, aplikasi ni khas untuk
Android, pengguna Android. Mungkin saya tak sebut tadi Play Store daripada Android lah. Maknanya Android sahaja untuk aplikasi ini. Tetapi untuk akses melalui web boleh. Tapi adalah dia punya kekurangan daripada web yang ada pada Android dan tak ada aplikasi dalam web. Begitu. Okay, tak apa, sekejap lagi kita explore sama-sama. Kita explore. Jom kita tengok lagi. Seterusnya, saya pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ni seperti yang tadilah. Google Read Along ini boleh diakses melalui dua cara, iaitu aplikasi Play Store dan juga web. Seperti yang saya dah ceritakan tadilah. Aplikasi Play Store ni iaitu Android lah. Okey, seterusnya. Okey. Kita dah sampai kepada cara kita nak install. Mungkin cikgu-cikgu yang pengguna Android boleh install terus ya. Boleh cuba install. Dan minta maaf lah ya kepada pengguna iPhone tak boleh. Cara buat turun aplikasi Read Along ini. Macam mana kita nak install? Caranya sama dengan cara install aplikasi yang lain. Kepada Play Store, typelah Read Along. Lepas tu install. Installnya akan keluarlah ikon seperti ini. Okay, dan bila kita tekan ikon ni, dia akan minta verify email dan password sebab untuk security kan. Okay, seterusnya akan keluarlah paparan bahan library macam ni. Ini dipanggil library. Okay, dipanggil library. Dan di sini kita akan nampak ada library, tempat simpanan buku-buku inilah, tempat koleksi buku-buku ini. Dan ni adalah hadiahnya. Bila dah habis baca satu topik, bukan satu topik, satu buku, dia panggil apa ya? Satu buku lah kali kan. Dan dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah lah berbentuk bintang. Dan ni adalah yang kita boleh trace lah aktiviti kita sebelum ini. Okey, seterusnya. Okey, bila kita dah install melalui garis 3 bukan titik garis 3 ini, kita klik kat sini. Lepas tu dia akan keluar ni. Dia keluarlah ini. Dia keluar ni. Bila kita tengok kepada ikon ni adalah ikon language setting. Okey, language setting. Dan kita cuba tekan sini, dia akan keluarlah banyak bahasa. Saya pun tak pandai baca yang kat bawah ni. Aduh. Kita try lah English only ni. Okey, seterusnya. Cikgu Hamidah, ada yang cikgu bertanya bahasa Melayu ada tak? So dekat situ dah boleh nampak lah kan? Ada ke tidak? Bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu tak disediakan. Tak ada bahasa Melayu. Aplikasi ni hanya untuk yang kita guna. Mungkin kalau sekolah rendah lah guna bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Okay. Seterusnya. Dan kita berharaplah suatu hari nanti Google dia sediakan jugalah. Mana tahu kan? Tahu kan? Betul juga tu. Okey. Dan tadi jugalah bila kita dah masuk, dia akan papar seperti ini. Dan ini adalah paparan di mana dia akan tunjukkan maksudnya hari ni berapa minit kita baca. Ni tak baca lagi lah ni maksudnya ni. Okey. Okey, kosong lagi. Okey, seterusnya. Okey, jom kita explore Read Along. Okey, kot cikgu-cikgu yang pakai Android tu, bolehlah kot kita install sama-sama. Kita boleh explore sama-sama. Kan Cikgu Hamidah kan? Betul-betul. Sebenarnya cuba-cuba untuk install. Lah. Okey, seterusnya kita explore ya, tengok sebenarnya banyak manfaat daripada aplikasi inilah. Yang pertama, seperti yang saya dah ceritakan sebelum ni, adalah dia berbentuk independent reading. Maknanya murid tu secara kendiri dibantu oleh inilah dia ni adalah macam AI lah kan, yang akan membantu kanak-kanak membaca, membetulkan bahan bacaan murid, sebutan dan sebagainya. Dan yang kedua adalah pelbagai koleksi cerita yang disediakan daripada aras yang mudah kepada aras yang sukar. Kalau kat sini bila saya tengok dia ada aras 1 mungkin aras yang senang dan aras 4 tu aras yang agak susah, panjanglah sikit cerita dia. Okey. Dan seterusnya
ada juga dalam aplikasi ni takkan membaca saja kan. Mestilah ada juga permainan. Nak bagi seronok kan, nak menarik minat. Okey, untuk bagi seronok bermain, seronok belajar ni, adalah juga belajar sambil bermain. Adalah main-main teka-teka perkataan ni, susun-susun perkataan. Tapi dia ni ajar kalau macam kanak-kanak ataupun murid-murid ni tak tahu, dia ni sebut perkataan. Bila sebut, kanak-kanak boleh susun lah. Kalau tak tahu, dia macam akan bertemu juga jawapan dia di akhirnya. Begitu. Dan inilah ada contoh contoh batch yang bila murid dah baca satu cerita, dia akan bagilah satu badge tanda berjaya membaca. Okey, dan seterusnya ada lagi. Okey, yang best juga dalam satu peranti Android tadi, satu peranti kita install satu kan, tapi kita boleh guna untuk 3 orang student ataupun 3. Kalau kita ada 3 orang anak, ada satu peranti, maknanya kita boleh create profile seorang-seorang. Okey, kita boleh create asing lah. Contoh anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Jadi bila anak pertama nak baca, dia tekan dia punya profile je. Yang kedua, tekan yang kedua. Begitu. Jadi dia tak kacau lah kumpul bintang dan sebagainya. Tak kacau. Okey. Seterusnya, aplikasi ni juga bila kita dah install dah kali pertama, kita boleh membaca dalam keadaan flight mode. Maknanya, tak ada wifi pun boleh bacalah cerita-ceritanya. Duduk dalam kapal terbang pun boleh membaca. Gitu. Okey. Sudah semestinya lah aplikasi ini dia secure lah, dia menjamin data privacy kanak-kanak tu terjamin lah maknanya. Okey, seterusnya. Okey, ni create reading group. Dalam aplikasi reading along daripada read along ni daripada daripada Android ni, boleh create reading group ni. Tapi daripada web, itulah bukan keburukan, dia adalah kan sedikit tu kan perbezaan. Kalau daripada web tak boleh create reading group ni. Hanya nak create reading group hanya daripada Android saja, aplikasi Android. Okey, seterusnya. Okay, create reading group. Mula-mula kan sebagai teacher lah. Kalau sebagai teacher nak monitor murid-murid kita boleh create, tekan butang reading group ini. Dan kita create lah, kita ikut je dia punya arahan ni. Ikut. Lepas tu last sekali masukkan nama group kita. Contohnya saya buat kat sini, sebab saya wujudkan grup Nilam sekolah, jadi saya letak Nilam SKG. Maksudnya grup Nilam Sekolah Kebangsaan Kemang lah. Okey, contohnya ni sebagai contoh sajalah. Ini. Dalam satu profile maknanya dalam satu folder Nilam SKG yang saya cakap tadi, kita boleh create banyak-banyak kelas kat sini. Di bawah satu profile tu. Kita boleh klik banyak-banyak kelas dari sini dan tak bercampur lah. Kita boleh tengok murid tahun 1 berapa orang dah membaca, murid tahun 2, murid tahun 3 tak bercampur dengan murid-murid yang lain. Maksudnya dalam kumpulan dia sahaja. Limited ataupun macam mana? Saya rasa tak limited. Saya letak ni dalam 19 kelas boleh. Boleh, okey. 19 kelas. Seterusnya, cara kita nak invite pula. Bila kita dah create group ni, kita boleh invite terus daripada sini. Invite children. Kita invite, lepas tu kita paste lah ke mana? Ke WhatsApp ataupun ke Telegram atau ke mana-mana lah untuk group ibu bapa lah, kepada group ibu bapa untuk murid-murid ini join group. Okey. Sebenarnya dia dah siap, dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. Kalau yang kita pilih bahasa Inggeris, dia keluar dalam bahasa Inggeris. Dah kita memang guna 2 sahaja bahasa, satu bahasa Inggeris dan satu bahasa Arab. Kalau kita guna yang bahasa Arab, dia keluar bahasa Arab, memang tak faham habis lah tu kan. Cikgu Hamidah, okey, saya nak selit sekejap.
ada yang tanya ni, boleh download apps ni dekat laptop tak? Ha, okey. Dekat laptop tak boleh. Alamak. Daripada web, dia web sahaja. Okey, dia hanya web tu dia tak ada yang nak create group ni, tak ada. Cikgu nak kena guna handphone lah, nak check murid-murid pun guna handphone. Aduh. Harap-harap suatu hari nanti ada kan? Dengan harapan. Manalah tahu kan, dia upgrade lagi kan. Masih dalam, sebenarnya dia masih dalam, dia masih upgrade dari semasa ke semasa. Okey. Saya dalam grup kelas saya edit lah sikit, saya copy je link ni, saya edit lah sikit ni, saya ada cakap-cakap sikit lah, saya tukar-tukar sikit lah untuk bagi kefahaman yang mudah kepada ibu bapa. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, sambil-sambil tu mungkin cikgu ni baru masuk katnya. Okey, dia tanya iPhone boleh guna tak? Okey, lagi sekali Cikgu Hamidah. iPhone tak boleh. Aplikasi iOS macam iPhone dan iPad tak boleh. Kalau macam tu macam untuk murid-murid yang ibu bapa dia pakai iPhone ni, saya galakkan mereka menggunakan web lah. Menggunakan website untuk membaca. Sekarang kan kita tahu memang ramai sangat pengguna iPhone kan. Jadi itulah pilihannya, sama ada nak guna Android ataupun web. Cuma web ni adalah sedikit kekurangan dia lah. Okey, seterusnya. Okey, tadi cikgu create group kan. Sekarang macam mana pula murid ni nak join group? Bila dah dapat tadi link tu, yang pertama sekali kena ingat, yang pertama sekali ibu bapa atau murid-murid tadi kena dulu download Google Read Along. Download dulu daripada Play Store. Kena yang tu dulu, kena download dulu. Kalau tak download dia tak boleh, kena download dulu, barulah tekan link yang saya bagi contoh tadi ni. Ni tekan link yang ini dan dia akan bawalah ke sini. Dia akan nampaklah reading group name, satu contohnya satu Al-Bukhari daripada mana? Daripada grup Nilam SKG. Bila dia keluar macam ni, dia akan minta verify dulu. Biasanya ibu bapa lah kena buat ni, dia minta verify dulu, kena masukkan dulu password, dan masukkan Gmail dan juga password. Okey. Seterusnya. Okey. Bila murid dah join, akan keluar macam ni lah. You have joined English reading group satu Al-Bukhari with this profile. Dia memang akan minta, dia akan minta gambar. Dia akan minta automatik kita ambil gambar. Tapi admin tak nampak ni gambar sebab dia secure kan. Dia tak nampak gambar-gambar ni, tak nampak. Nampak aktiviti yang murid buat sahaja. Okey. Inilah macam tadi juga. Bila kita dah masuk, inilah aktiviti. Tekan aktiviti ni, kita boleh nampak lah. Mana dah, sampai berapa dah kita baca. Biasanya, dia menggalakkan kita membaca 10 minit sehari. Maksudnya 10 minit je. Kita tak payah lagi nak record, nak tengok jam kan. Baca, dah cukup ke 10 minit? Dah cukup ke? Tak perlu. Sebab, daripada aplikasi ni dia dah record kan. Masa kita membaca tu dah record dah. Berapa minit, berapa patah perkataan akan nampak kat situ. Dan murid-murid, inilah aplikasi, dia akan nampak. Murid-murid boleh check berapa dah cerita dia baca dan berapa minit dah dia membaca. Okey. Cikgu Hamidah, sini ada soalan. Boleh guna email MOE ke ataupun mungkin kena guna Gmail personal ke? Macam mana? Ni tak ada masalah. Boleh juga guna Gmail biasa pun boleh. MOE pun boleh, tak ada masalah. Ini Google dia buka untuk semua. Maknanya percuma untuk semua. Gitu. Okey. Boleh kita teruskan Okey, teruskan. Okey, kita teruskan lagi. Okey. Kebanyakan murid ni bila dah join group tadi, dah sekali tekan link tu, bila dia dah keluar dia tak reti dah nak masuk kat mana. Ni murid saya. Jadi cara dia masuk balik, dia tekan balik link yang dibagi. Bila tekan balik link tu dah tak boleh lah sebab dia dah cakap dah join kan. Gitu. Sebenarnya murid-murid untuk masuk kembali ke
grup yang kita baca supaya boleh bersambung tau, boleh sambung. Hari ni baca 10 minit, esok 10 minit dan hari ni baca satu cerita, esok satu cerita, dia akan nampak lah pergerakannya dah banyak dah 2 cerita, dah kumpul banyak bintang dah. Dia akan bertambah-bertambah. Jadi murid-murid kena masuk dalam grup yang sama lah. Contohnya pergi kepada profil tadi. Ni contoh je ni. Profil apa tadi? Nilam SKG mungkin. Bukan. Profil murid tadi klik dan klik aktiviti. Bila dia klik aktiviti ni, daripada aktiviti ni akan tersenarai grup mana yang dia join. Kalau ada dua grup akan keluar, pilihlah satu grup, pilih. Dia akan keluar macam ni, dia akan tulis macam ni. Contoh ni grup 4 Al-Bukhari. Okey, contoh dia 4 Al-Bukhari ni. Okey, tekanlah read English story daripada sini. Dan dia cakap kat sini, ada kawan yang lain dah baca aktif dalam grup ni. Dia cerita. Maksudnya baca bersama kan. Jadi murid-murid tu seronok lah. Bila dia tahu, ada kawan dia dah baca banyak daripada dia. Jadi berlumba-lumba. Maksudnya berlumba-lumba untuk membaca. Dan cikgu juga boleh monitor. Cikgu boleh monitor, maksudnya cikgu boleh tengok. Murid ni, murid sekian-sekian baca buku ke tak hari ni. Cikgu boleh tahu. Gitu. Cikgu boleh monitor daripada grup dia. Okey. Kalau kat sini, dia dah baca satu cerita dengan 11 minit. Dia dah record kat sini. Mungkin nanti kalau ada masa, kita cuba untuk hands on ya. Cikgu Azni kita hands on dari guna handphone kan? Betul. Okey. Cikgu Hamidah, ni ada soalan juga ni. Adakah apps ini apps berbayar? Oh tidak. Setakat ini saya tengok dia memang percuma. Tak berbayar. Untuk arah 1 hingga arah 4 setakat ini masih percuma. Dengan banyak cerita dalam tu, berbagai-bagai cerita. Okey. Teruskan. Okey, seterusnya. Okey. Ini pula read along melalui web. Yang saya cerita tadilah. Bila masuk web, cara nak masuk web ni, mana-mana boleh. Ni MacBook boleh. Daripada Safari boleh lah. Dari Safari MacBook lah. Kita tekan, kita cari dulu readalong.google.com dan dia akan bawa ke sini lah. Dia bawa ke sini. Kita ikut je. Kita ikut saja. Kemudian, tapi sebelum tu kalau belum ada Gmail, dia suruh masukkan Gmail dulu lah macam biasa. Masukkan Gmail, masukkan password dan pilih bahasa tadi. Pilih bahasa juga sama juga seperti aplikasi tadi. Masukkan bahasa dan bolehlah. Okey, ini contoh paparan web dalam bahasa Inggeris. Dia seronoknya kalau guna laptop ni, guna melalui web ni, besarlah dia punya skrin dia besar kan. Paparan dia kan. Lagi nampak lah kan, lagi senang. Dia besar. Itulah. Tetapi kelemahan dia tak boleh nak create group reading. Macam tu. Dan untuk kalau macam aplikasi Android tadi, profil murid kita boleh buat satu-satu kan. Anak 1, anak nombor 2, anak nombor 3. Tapi kalau melalui web ni kita kalau kita nak tukar, kena tukar Gmail lah kat sini. Macam simbol H ni kat sini kan. Contoh orang lain nak guna. Contoh anak yang nombor 2 nak guna. Kena tukar email ni supaya tak bercampur. Kalau tak, dia akan bercampur lah. Okey, seterusnya nanti saya akan tunjuk juga hands on melalui web ni. Okey. Seterusnya, ni paparan web dalam bahasa Arab. Dah cikgu bahasa Arab kan suka tunjuk ni. Suka sangat tunjuk bahasa Arab. Okey, jom tengok. Sama juga caranya. Pilih sahaja bahasa Arab. Ni Al-Arabiyah tambah bahasa Inggeris. Maksudnya ni kat sini dia punya bahan bacaan dia, kalau tekan ni English ni, bahan bacaan dia dalam bahasa Inggeris, tetapi maklumat dia dalam bahasa Arab. Apa orang panggil? Apa ya? Translation ke tu macam mana? Translation. Dia punya arahan. Arahan. Dia punya arahan dalam bahasa Arab, tapi dia punya buku dalam tu adalah bahasa Inggeris. Okey.
Kalau tengok kat sini, kalau untuk arahan bahasa Arab dan arahan, dia tak ada arahan dalam bahasa Inggeris, bacaan bahasa Arab tak ada. Dia hanya ada untuk bahasa Arab ni, arahan dalam bahasa Arab dan buku cerita yang dalam tu pun bahasa Arab. Memang agak susah juga sebenarnya kan. Jadi memang kena train budak di sekolah lagi lah untuk memahami arahan. Okey, ini paparan untuk bahasa Arab. Yang mana kalau murid tak faham tu, murid boleh terus tekan. Nanti saya tunjuk contoh video saya bersama dengan murid saya. Okey. Okey, ini contoh dia. Kalau boleh nampak. Macam blur sikit kan. Ni daripada web. Daripada web. Kena buat carian daripada Google. Okay. Ini carian ini saya tunjuk dalam bahasa Arab juga ni, carian guna. سيتعلم الأطفال القراءة باللغة العربية والإنجليزية. يرجى المقرأ على هذا الزر الأخضر للمتابعة. باللغة العربية. Ini arahan dalam bahasa Arab. Konten dia pun dalam bahasa Arab. لنبدأ القراءة. إن لعبتي. Kena allow suara ya. ليست هنا وليست هناك. أين ذهبت؟ كان هذا صحيحا. Dia terus bagi bintang kepada setiap patah perkataan. بلعبتي. بلعبة يويو. لبقية اليوم. عمل رائع. هنا لقد أنهينا القصة. لا له من تقدم سريع لنحافظ على هذا الأداء الرائع. يمكن متابعة القراءة المهمة دقيقة إضافية لبلوغ الهدف المحدد لليوم وهو 10 دقائق. Ini menunjukkan 2 minit dia membaca. Okey, itulah bintang yang dicapai. شاهدت القراءة الواحدة المستوى 2 قصة باللغة العربية. Okey. جوائز. Dapat hadiah. Dapatlah satu badge. ويمكن الحصول على جوائز جديدة عند مواصلة جائزة الحصول على 10,000 نجمة. Okey. Okey. Seterusnya, selain daripada orang cakap apa, selain kita menggalakkan murid-murid membaca melalui bahan digital seperti aplikasi ini, dan kita galakkan juga murid-murid membaca dan merekod bacaan mereka dalam buku nilam sekolah ataupun dalam aplikasi yang telah disediakan. Ini juga boleh membantu menaikkan peratusan bahan bacaan peratusan perekodan bahan bacaan sekolah. Okey, seterusnya. Okey, inilah dan murid-murid ataupun anak-anak cara nak daftar boleh rujuk kepada cover dia yang mula-mula tu, dia dah tulis tajuk dia apa, dah ada dikeluarkan di mana, dikeluarkan oleh syarikat mana, ada maklumat di sini, dan murid-murid bolehlah daftar bacaan murid-murid ke dalam aplikasi nilam yang disediakan ataupun dalam buku nilam. Okey, seterusnya. Dan Cikgu Azni ya, kami memberi ganjaran kepada murid-murid yang banyak membaca setiap bulan. Itu Kami yang suka sebenarnya. nak bagi galakan kan, nak menarik Betul. supaya mereka tak berhenti membaca. Maksudnya setiap tahun, setiap bulan, murid yang paling tinggi membaca buku pada bulan tersebut dapatlah sedikit ganjaran untuk mereka, tanda penghargaan lah untuk mereka yang rajin membaca ni kan. Okey, seterusnya. Ini adalah
dokumentasi bergambar saya bersama dengan murid-murid saya dalam kelas. Untuk bahasa Arab ni, saya lebih suka buat dalam kelas. Saya lebih suka menggunakan web lah. Sebab murid-murid sekolah rendah ni, dia macam takut tau nak baca teks bahasa Arab. Sedangkan mereka ni dah boleh membaca Al-Quran dengan lancar. Tapi bila suruh baca teks bahasa Arab, macam payah betul. Macam seram betul. Macam gitu. Jadi saya mencuba pelbagai kaedah untuk menarik minat mereka membaca, untuk mereka cuba untuk membaca. Tak cuba tak tahu kan. Duk fikir susah. Jadi bila saya jumpa aplikasi ini, saya terus cuba untuk murid-murid saya di dalam kelas. Saya ambil sekitar 10 minit saja setiap minggu. 10 minit setiap minggu untuk satu kelas yang saya ajar, untuk mereka berlatih membaca melalui aplikasi ini. Tapi saya guna web lah, melalui web ni supaya paparan yang lebih besar untuk murid-murid. Okay, ini adalah contohnya. Terutamanya murid-murid yang masih lemah membaca, saya bagi kepada sementara murid-murid yang lain sedang membuat tugasan mereka, murid yang lemah ini saya bagi laptop tu suruh dia baca. Kalau dia tak tahu sebabkan diri kan, dia boleh tekan. Dia boleh tekan tempat perkataan yang dia tak tahu tu. Selain itu juga bila ini untuk satu kelas ya. Untuk satu kelas, cara dia, apa yang saya buat adalah saya bagi dulu murid-murid baca. Saya bagi dulu murid-murid ramai-ramai baca, dan lepas tu satu murid akan baca. Sebab aplikasi ni dia tak boleh tahu, dia tak boleh nak dengar kalau ramai-ramai baca, dia tak boleh nak betulkan. Dia hanya kena seorang baca baru dia boleh tangkap, dia boleh betulkan. Dan lepas satu kelas ni baca satu ayat, satu orang murid akan baca dan dia akan betulkan kat situ. Dan saya ambil kesempatan lah, 10 minit membaca ni saya ambil kesempatan untuk saya menggalakkan, saya suruh murid-murid saya untuk balik isi ke dalam aplikasi Nilam. Sebab dah kira membaca kan, bolehlah masuk dalam Nilam. Okey, seterusnya. Ini saya cuba juga selain daripada murid-murid tahap 2, saya cuba untuk murid-murid tahap 1. Nampaknya murid-murid tahap 1 lebih teruja ya. Dia seronok tengok dengan keadaan gambar warna-warni macam gitu. Lepas tu boleh main tekan-tekan baca. Ni macam bila pakai Surface kan, dia boleh terus tekan atas skrin. Jadi seronoklah dia orang. Seronok mencuba untuk membaca. Okey, seterusnya. Okey, ini pun lebih kurang samalah, mencuba untuk kelas yang lain. Ini contoh murid membaca. Kita kan sudah awal dia tentang dati kubah akan dati kubah atau برتقالية. جيد. هل يمكن قراءة هذه الكلمة معي؟ Dia suruh ulang balik. Kalau tak kena, dia suruh ulang balik. متابعة القراءة. أرفان بنيا ورمديان يختبئوا ببيت زهري. Biasanya garis 3 ni salah. Dia suruh ulang balik. تصلبا أحمر وسودان يرتدي جواب قراءتنا يلي بصوت مرتفع. وأسودا يرتدي جواربا dan fasih. Okey, sementara tu Cikgu Azni boleh saya sharekan link group link reading group. Boleh saya
boleh share dekat chat Ha. Mungkin cikgu yang dah install tu boleh cuba untuk masuk ke grup yang saya share link ni. Okay, sekejap Okay, sambil-sambil tu saya boleh tengok soalan dekat sini. Betul. Ada yang tanya, ada bacaan untuk sekolah menengah tak? Setakat ni dia macam untuk ni sekolah rendah je ni macam ayat-ayat yang mudah kan untuk sekolah rendah. Mungkin boleh juga kot untuk kelas-kelas hujung tu. Untuk kelas-kelas hujung sebagai bahan bantu mengajar mungkin. Dan sebenarnya boleh juga untuk budak peralihan kan, murid peralihan, kelas peralihan. Murid-murid apa kelas peralihan betul. Sesuai kan untuk Betul. murid-murid betul-betul. Okey, ini contoh bahasa Inggeris, kelas bahasa Inggeris. Ni cara digunakan. Ni macam tak dengar suara dia. Okay. Okay, Cikgu Hamida, kat Ya? sini kata tak boleh buka link. Oh tak boleh Uh, dah ni ke dah install dah install ke apps tu? Dah install ke apps? Kena install maksudnya apps. kena install dulu lah ya? Mula install dulu apps baru boleh join. Join Boleh. dia banyak cara kan dia nak kena masukkan verify email, password baru boleh join. Macam gitu. Okay, boleh cuba atau saya try sekali lagi. Okay. Saya try copy sekali lagi. Boleh cuba kan sebenarnya. Mungkin kalau macam saya contoh mengajar sekolah menengah, tapi saya boleh cuba untuk anak saya sekolah rendah kan. Betul. Untuk anak-anak betul. Dan boleh guna untuk anak-anak. Sesuai sangat kan? Betul. Dengan tulisan dia, dengan cara dia present tu. Okey. Kita teruskan dengan okey. Ni okey. Mula-mula untuk guna cara dalam kelas ni macam inilah caranya. Mula-mula murid-murid tu ramai-ramai baca. Kemudian ada satu orang murid akan baca untuk dia betulkan bacaan. Dah juga video ni. Kita skip lah. Okey. Kelas bahasa Arab juga sama. Mula-mula baca beramai-ramai, kemudian satu orang akan baca. Dia suruh baca dengan suara yang kuat, dia tak dengar gitu. Okey. Oh, dah habis dah. Maknanya, okey, mungkin saya boleh share secara hands on untuk web daripada web dulu ya. Sebab ada juga yang tanya ni. Web page tak adakah? Ada yang tanya. Cari carian melalui web. Okey, jom cikgu kita tengok sama-sama. Jom kita tengok. Kalau mungkin cikgu-cikgu yang lain pun boleh ni kan terus cuba? Boleh terus cuba. Boleh kalau ada laptop di depan boleh terus cuba di laptop. Okey, kita type je Google Read Along. Okey. Inilah paparannya dalam web. Paparan dalam web. Sebab saya dah guna kan, jadi dia terus masuk. Biasanya dia mungkin dia suruh kita pilih dulu email ke apa.
Macam tu. Dan ni saya dah masuk, jadi dia terus membawa lah. Okey. Ini yang saya kata, dia terhad bila web dekat tepi ni, dia hanya ada dia punya ni je, dia punya ni. Dia tak ada yang reading group tu, tak ada. Simbol macam ni adalah simbol pilihan bahasa. Kita boleh pilih bahasa. Tap the language you want your children to learn to read. Okey, inilah antara bahasa yang disediakan. Boleh pilih. Okey. Boleh teruskan. Ini level 2 dan level 2 cuba kita tengok dulu apa yang ada dalam ni dalam web ni. Cerita dia ni maknanya read again ni dah baca. Okey, ni yang saya kata tadi sesuai untuk murid-murid prasekolah ataupun murid-murid pendidikan khas. Okey. British Council. Banyak cerita-cerita menarik kat dalam ni. Cucu and Friend. Cerita pasal animal ada, family ada. My World. Chota Bim. Dan sebagainya. Banyaklah. Ada juga cerita tentang maths and science. Cara-cara mengira binatang ni. Ada rupanya maths and science. Banyaklah dalam. Basic je kan, betul tak? Apa dia? Ini yang basic punya lah kan. Basic sajalah. Memang basic je. Cerita-cerita basic saja ni. Sesuai lah untuk kanak-kanak. Macam membaca. Okay, contoh ya. Kita start reading. Let's read. All about tanks. Okay, contoh kan. Ni kena allow lah untuk suara. Dia cam suara kita. Ni dia. Dia ni akan dengar. Kita baca. Contoh, a tank is a large vehicle. Itu salah. Contoh salah. Vehicle. Dia akan cakap. Vehicle. 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 Okay, it has a cannon on the front of it. Well done. You got that. Okay, macam itulah cara membacanya. Dan last sekali, last. Ni ada last. Tengah-tengah. Bukan juga dalam. During the dash. Bukan juga dalam tengah-tengah kot. Tengah-tengah dia akan bagi soalan kefahaman. Bentuk macam ni lah. Soalan kefahaman Try tadi. the right answer to the question. Contoh dia tak baca ni, kita try. Salah. Try again. Okay, bila salah boleh tukar lagi. Oh. Dia boleh main-main gitu, main-main seronok. Yeay, betul. 25 stars. Dia bagilah bintang kat situ. Okay. Cikgu Hamidah, kalau macam mana kita nak tahu yang kalau kita tersalah pronounce tu? Dia garis. Oh, okay. Read this out loud. Older. Ataupun nak baca apa? Tanks. Dia akan cakap. Okay. Thanks. Main dengan dia. Tanks. Are. Okay. Still. Use it. Tak dengar tu. Okay, today. Gitulah cara setiap perkataan yang kita baca ni dia bagi bintang. Quiz time. Ada lagi. That was fast. Okay. Keep it up. Bila dah habis tu dia akan kirakan kita berapa minit kita Read for baca. 7 more minutes. Okay, kali ni Wow. 3 minit. Look at all those stars you got. Relax lah. Ini yang saya cerita tadi. Web ni dia terhad begini sahaja. Kalau nak macam tak nak kongsi dengan yang lain melalui web ni, kena tukar Gmail lah, kena tukar email kita. Maknanya kalau email ni dah pakai untuk satu orang, tak nak kongsi, kena tukar email lain pula. Macam tu. Dekat sini pun terhad, dia ada library dan juga prizes. Dia tak ada activity. Kalau melalui aplikasi Android tu, dia ada satu lagi activity kat sini. Macam tu. Okay. Saya rasa mungkin kita boleh cuba, boleh ke masuk dalam apa tadi? Yang link group tadi? Nanti kita cuba tengoklah. Saya stop dulu sini, saya try masuk ikut handphone ya Cikgu Azni.
Okay. Saya berdebar-debar juga ni nak masuk kat handphone ni. Kali ni. Cikgu Azni yang juga ajar saya ni. Saya nak try ya. Harap Kita sharing is caring. Jadi kita cuba. Okay, saya stop dulu yang ni. Okay, sambil-sambil tu ada yang tanya ni, boleh buka web terus guna smart TV tak? Boleh kan? Maksudnya kita connect je lah kan dia punya ni kan? Boleh. Ada, kalau ada Google, apa dia panggil tu? Google apa? Play Store tu. Mesti boleh. Okay, sekejap lah saya tutup dulu yang ni. Okay, sambil-sambil tu cikgu-cikgu yang lain bolehlah cuba install ataupun buka web kan terus. Bolehlah kita explore sendiri apa yang ada kat situ. Tapi memang best lah. Saya yang cikgu ni pun rasa macam sangat menarik benda ni. Kan? Cuba cikgu. Okay, kita bagi masa dulu pada Cikgu Hamidah. Okay. Saya belum share lagi punya. Sekejap saya share daripada start now. Okay, dah nampak. Nampak ke Cikgu Azni? Nampak, clear. Telefon saya zaman dahulu kala ni. Okay, kita cari dahulu apa? Icon read along. Okay, cuba kita tekan. Okay, saya pergi dulu kepada okay. Pergi kepada sini dulu. Ini adalah beberapa kelebihan aplikasi ni. Tengok kita boleh create beberapa profile yang kita nak. Okay, ni contoh ya. Dan yang saya share tadi adalah daripada profile ni yang Cikgu Hamidah ni. Saya share link daripada sini. Okay, kita tengok dulu. Ada ke yang masuk? Boleh nampak dah ni. Kan. Ada ramai dah. Okay, tahniah cikgu yang berjaya join. Ya, Cikgu Afi, Cikgu Elsie ni, Cikgu Ki, SKJ dan sebagainya. Dah berjaya. Ada yang boleh masuk. Ini macam ni lah juga. Bila murid-murid kita join, kita boleh tengok. Ni maksud dia join saja ni. Dia tak baca lagi. Okay. Dia belum membaca. Okay, kita pergi kepada profil balik. Okay. Ini contohnya. Contohnya ini macam contoh ni. Okay, ni akaun Nilam ni. Dekat sini kita boleh tengok ya murid tu masuk ke baca ke tak baca minggu ni. Kita pergi kepada aktiviti. Kita boleh tengok murid yang membacanya hanyalah 2 orang daripada 6 orang dalam grup ni. Yang membaca pada minggu ini hanya 2 orang. Apa yang dia membaca, kalau biru tu maknanya baca dan kalau kuning, line kuning tu adalah bermain game lah. Okay. Kita pergi balik kepada library. Okay, sama juga tadi kan. Ni reading group. Ni maknanya reading. Okay, ni reading group ni lah kita akan kita create group tadi. Okay, ni kita pilih bahasa dan more language, banyak lagi dan seterusnya boleh pilih lah. Okay, boleh explore lagi lah. Nanti boleh explore ya. Okay, contoh lagi saya yang ini, grup Mai ni. Grup. Okay. Dekat sini. Dekat sini maknanya student ni dia masuk 2 grup. Dia ada 2 aktiviti kat sini. Oh, kita boleh detect juga. Kita boleh detect. Ni bukan, ni daripada student, daripada handphone student tu. Oh, okay. Ni daripada handphone student. Jadi cara balik student tu nak masuk bila dah dia join group, nama aktiviti. Maksudnya, okay, saya tunjuk balik. Ni akaun murid ya, bukan akaun cikgu, akaun murid. Ni akaun murid. Murid tadi pergi balik dekat akaun dia, tekan. Lepas tu pergi aktiviti. Dan dia boleh pilih grup mana yang dia masuk. Ni ada 2 grup, maknanya dia dah join 2 grup. Okay. Okay, kita boleh tengok. Maksudnya hari Rabu dia baca 8 minit. Nampak? Okay, dalam aktiviti
dalam seminggu ni 8 minit je. Okey. Dan maksudnya bila dia nak sambung baca lagi, dia boleh tekanlah group dia. Macam tu group ni, Pak Al-Bukhari dia boleh tekan read English story. Oh. Bila dia baca balik, akan bertambahlah bintang dia ni. Gitu. Akan bertambah bintang, bertambah perkataan dan sebagainya. Okey. Apa lagi yang saya nak kongsikan? Daripada aplikasi Android ni, ada disediakan muzik. Wow. Ni memang suka ni budak-budak ni. Kan biasanya budak-budak dia suka membaca sambil ada muzik-muzik kan. Betul. Tapi kalau saya tak suka. Saya suka sunyi tepi gitu. Okey. Ini adalah language. Banyaklah sikit kan. Kalau dekat aplikasi Android ni boleh tukar gambar, boleh tukar nama. Kalau dekat web memang tak ada lah yang ni. Okey. Kita boleh check lah berapa dah batch yang terkumpul. Okey. Check lagi. Baca boleh baca. Dan untuk akaun personal pun, akaun personal. Boleh juga create profile untuk personal lah. Bukan group. Okey. Okey, ada lagi tak? Ada apa-apa soalan lagi ke? Rasa macam dah habis dah ni perkongsian. Dari masa ada lagi kan? Ada lagi. Okey. Mari kita check kali yang tadi. Okay, mungkin cikgu yang dah join dalam grup Cikgu Hamidah tadi, try lah kot boleh untuk membaca, bolehlah tengok berapa bintang yang cikgu dapat ke kan, boleh try. Membaca. Mari kita kat sini. Saya tak dapat masuk, cik. Saya tak dapat masuk. Masuk. Mungkin kena try itulah, kena install dulu. Kena Android, lepas tu kena try dulu, install dulu read along tu, baru tekan link tu. Okay, kat sini ada soalan, apps tu yang perlu daftar apa-apa kan? Maksudnya tak perlu kot ni. Apps tu tak perlu daftar apa-apa kan? Tak perlu kan sebenarnya untuk verify kita punya email je lah kan, betul tak? Sebab apa-apa aplikasi pun dia akan minta Gmail tadi kan? Dia akan minta Gmail. Bukan ni saja kan? Untuk verify. Gmail untuk Play Store kan kita kena ada Gmail untuk masuk kan? Okay, yang ni ada soalan juga ni. Dia tanya, install yang early access ke? Ya, early access yang mula-mula. Ke macam mana soalan dia? Cikgu ni tanya install yang early access ke? Early access tu? Ya, gini. Sebelum nak join link ke apa, install dulu. Install dulu. Lepas tu dia akan minta juga ni profile kita semua sekali lah. Untuk record. Apa cikgu? Cuba jaya. Dia kena explore je benda ni. Ya, betul. Dia kena explore. Godek lagi. Ada yang tengok saya excited, cikgu excited. Apatah lagi kalau anak-anak kita yang itulah yang sekolah rendah, yang tadika, mesti dia orang lagi suka. Sebab dia mana-mana kan? Betul. Especially ada batch lagi tu, itu lagi seronok tu. Dia mungkin macam anak-anak kita ni, dia boleh ni lah, berlumba-lumba adik-beradik kan. Dia dapat banyak batch yang mana kan. Mungkin kan ibu bapa pun boleh bagi hadiah. Siapa yang paling banyak? Kan? Reward. Betul. Okay. Ni cuba kita boleh explore lah. Ada play game. Dia sediakan 3 ni je lah biasanya game dia. Jumble word, speed reading. Ni. Okay. Ini untuk kanak-kanak yang pra-sekolah tadi biasanya. Kanak-kanak dah bina. Mungkin kita ni pun boleh lah sebab dia ajar pronunciation kan? Betul. Kita nak betulkan balik ke kita punya pronunciation tu kan? Saya lemah betul lah tu.
Jadi saya ke sini juga lah ni. Okey. Ni tengok. Dia ada level. Level 4, level 3, level 2, level 1. Dia ada level-level. Level yang tertinggi tadi berapa ya cikgu? Level 4. 4. Okey. Level 4. Cikgu boleh tengok macam mana cerita dia. Hampir wrong dah. Level 4. Oh, gini dia level 4 dia. Okey. Dan dia sama cerita yang pendek-pendek tu. Sambil-sambil cikgu-cikgu explore. Okay, dekat sini bahagian teknikal telah kongsikan link Telegram channel untuk sebarang perkongsian yang berkaitan dengan CDL. Topik yang akan dikongsikan nanti ke tarikh dia, semua makluman semua ada dekat dalam link ataupun channel Telegram yang link dia telah dikongsikan di ruangan chat. Boleh ke cikgu-cikgu try masuk nanti kita tengok lagi kan. Ada ke yang dah cuba membaca? Wah, ni dah bertambah dah ni. Macam bertambah ni kan? Alamak, ada yang tak boleh. Tak boleh. Okey, lagi sekali sebab pengguna iPhone tak boleh. Itu yang tak boleh tu kot cikgu tu. Pengguna iPhone, iPad memang tak boleh. Hanya untuk Android sahaja. Pasal dia cakap ni, kena tukar phone lah ni aje. Tak payahlah, kita guna je web. Kalau tak boleh tak boleh guna phone, kita guna web sajalah. Betul. Betul lah, tak boleh nak create group tu. Grup membaca tu. Tak boleh nak create grup untuk murid-murid lah. Tapi yang lain boleh. Okay. Apa lagi saya nak share? Kok kalau cikgu boleh tu share yang turn on music tu ke? Mana tu? Kita dengar lagu ke? Ya, best juga lagu dia ni. Sambil kita cuba dengar. Okay. Sambil kita main game lah. Itu lagu dia. Tak dengar Bila tekan game tak dengar. Dia punya tengok sini, dia punya level untuk game ni ada easy dengan hard. Okay, kita try yang easy dulu. Okay, kita boleh dengar ada dulu dia cakap. Okay. Dia cakap apa? Tak dengar lah dekat sini. Tak dengar Tak dengar, dia sebut blue tadi, blue. Okay, kita bertahan. Maksudnya dia akan bagi clue lah. Dia bukan clue, itu terus jawapan tu kan? Dia bagi jawapan tu. Sebab arah mudah kan, easy. Tapi ni sebab dia lebih kepada spelling kan? Okay. Dia suruh kita, maksudnya dia cakap, kita dengar dan kita susun. Okay. Okay, macam tu, itu yang senang. Maknanya nanti kita select. Okay, try yang play game. Dia dah speed reading. Ada juga stand, take, foot, toy, lip, cheese, bread. Oh, yang ni reading. Reading, baca cepat dan maksudnya. Okay. Kalau tak tahu boleh tekan-tekan. Game over.
Jaya. Okey, ni ada satu kanak-kanak yang ni. Dia suruh tekan huruf F. Tekan. Okey. Kalau kanak-kanak umur berapa? 3, 4, 5, 10. Silap ibu pun boleh main. Boleh ibu sekali boleh main. Ah. Salah apa dia buat main. Oh. Lagi perkataan. Seronok juga ni untuk kanak-kanak ni. Kuat rupanya. Mesti ada lagi. Ada soalan dah. Semua excited ni sebenarnya. Cikgu boleh ya. Ni untuk kali pertama kita mungkin dia download dulu. Dia ambil masa sikit download. Okay. Apple. Ni sesuai untuk kanak-kanak. Nak bentuk kataan. Klik dari tanpa kalau tak nak guna profile pun boleh. Use without profile. Kalau tak nak guna boleh juga. Okay, kita boleh off music. Boleh juga share app ni melalui apa? Melalui ni share the app ni boleh juga. Share apps ni maksudnya macam Cikgu Hamidah share apps tu dengan saya macam tu? Nak share dengan kawan lah macam tu lah. Share share aplikasi. Okay. Apa lagi saya nak share ni? Kalau tengok contoh ni, dia boleh tengok ni daripada grup cikgu ya. Daripada grup cikgu, cikgu boleh check lah murid dia siapa lah yang baca. Okey, ni ada 2 orang je yang baca. Ni 18 Jun ni berapa orang dan dia akan tunjuk popular story. Cerita apa yang paling popular murid-murid ni baca. Dia akan ada apa yang baca. Berapa dia speed membaca ditunjuk juga. Read this story. Okay. Dia tunjuklah berapa masa speed murid mana yang baca. Cikgu boleh tengoklah dalam grup tu, cikgu yang dalam grup tu boleh tengok, boleh check. Saya keluar ya, saya off dulu ni. Okey, kat sini ada soalan, ada report ranking tak? Kalau ada dekat dalam grup yang kita buat ni. Dia tunjuk macam ni lah yang saya tunjuk ni. Oh, ini kira ni lah ni, dia punya report lah ni ya? Dia punya report lah ni, cikgu boleh tengok tengok by macam ni lah. Dia akan ni sebab ni 2 orang ni, contoh ni 2 orang. 2 orang yang dibaca 12 minit. Kalau ramai, dia akan ranking tu lah mungkin yang paling atas berapa minit. Berapa minit yang dia baca, dia akan nampak lah. Siapa yang paling maju membaca pun nampak ni sebenarnya. Ni macam contoh ini. Oh, ni ranking dia. Dia macam ni lah. Yang paling banyak membaca, berapa minit membaca, itulah. Berapa apa buku yang telah dibaca. Ini dah kod cara kita monitor ni kan? Ni lah cara monitor daripada group reading ni. Saya rasa sesuai sangat sesuai untuk guru-guru bahasa Inggeris kan, untuk murid-murid sekolah rendah ni sesuai. Create group ni untuk monitor murid-murid dia baca. Selain tu juga mungkin daripada sini
kita boleh menilai dari segi kemahiran membaca untuk PBD kan? Betul? Tahap mana murid-murid tu membaca. Dan sebenarnya boleh jadi praktis juga kalau macam sekolah menengah, contoh macam SPM kan kita ada oral kan, apa ni, yalah oral kan dalam untuk peperiksaan SPM tu sebenarnya boleh kita mahirkan lagi lah murid-murid kita kan. Walaupun nampak benda ni basic je, tapi sebenarnya daripada basic tu lah kan dia akan lebih ni lah dia punya pronunciation dia lebih baik. Okay, sambil-sambil tu yang mana-mana nak apa ni menonton semula semua rakaman ataupun sharing yang sebelum ini, okay, bolehlah tonton semula di YouTube CDL. Okay, bolehlah buat carian YouTube CDL dan semua rakaman dia akan dimuat naik pada hujung minggu. So maksudnya kalau yang last week tu dah ada lah ni. Untuk minggu ini, hujung minggu nanti dia akan dimuat naikkan. Okay, saya stop sharing daripada handphone ya. Saya stop lah. Ataupun saya tunjuk lagi sekali contoh nak tukar language setting ni, cari yang ada simbol yang macam language tu, tekan bahasa yang kita nak. Contoh ya, contoh kalau kita bahasa Arab. Okay, dan di sini ada satu English, satu bahasa Arab. Al-Lughatul Arabiyah tu bahasa Arab. English tu maksudnya arahan dia bahasa Arab, tapi bacaan dia adalah dalam berbentuk bahasa Inggeris. Ini mungkin untuk orang Arab lah kan? Okey, dan ini adalah arahan dalam bahasa Arab dan bacaan pun dalam bahasa Arab. Sama juga dia ada permainan juga. Cuma dia tak ada basic huruf lah. Dia tak ada cara sebutan huruf yang satu-satu macam kalau macam English tadi dia ada ABC dan sebagainya. Tapi kalau bahasa Arab ni dia terus pergi kepada ayat mudah. Ayat pendek. Okay, Cikgu Hamida, sini ada soalan. Okay, cikgu yang create group tu hanya biarkan pelajar membaca dengan pilih tajuk sendiri ke? Ya, betul. Ataupun boleh ke assign tajuk mana yang murid nak baca? Dia macam saya tengok kat situ, murid perlu decide sendiri. Biasanya dia mengikut arah lah. Murid-murid tu akan ikut aras daripada aras mudah kepada aras yang sukar. Dekat situ macam tak ada untuk cikgu tentukan bahan bacaan apa yang murid perlu baca. Maknanya murid bebas memilih sendiri. Okay, nampaknya memang semua seronok lah, excited ni. Saya dah kembali semula kepada skrin besar saya. Ada lagi untuk dikongsikan pada ni semua cikgu? Saya rasa mungkin setakat itu sahaja daripada saya. Semoga semoga perkongsian yang saya sedikit ini boleh memberi manfaat lah kepada cikgu-cikgu, terutamanya kepada anak-anak kita lah, anak-anak murid kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, demikianlah perkongsian Cikgu Hamidah yang sangat memberi manfaat bukan hanya untuk cikgu-cikgu kan, untuk anak murid lah yang terutamanya. Okay, ribuan terima kasih diucapkan atas sesi hands-on yang sungguh bermakna tadi. Okay, mohon semua guru untuk mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua, kita akan adakan siri CDL Hands-On ini pada setiap hari Khamis. Cuma masa kalau ada perubahan, semuanya akan dimaklumkan kemudian. Tapi macam saya dah pernah bagi tahu tadi, awal-awal tadi,
Semua maklumat berkaitan dengan program CDL dikongsikan di dalam channel Telegram. Juga link telah dikongsikan tadi. Okay, tapi untuk minggu hadapan kita semua akan diberi cuti okay, bersempena dengan Hari Raya Haji. Okay, tapi akan diteruskan semulalah pada minggu yang seterusnya. Okay, so jangan lupa untuk isikan link kehadiran dan joinlah channel Telegram CDL. Okay, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Tapi sebelum tu, jom kita ambil gambar dulu sebagai kenang-kenangan dan juga mungkin sebagai bukti kehadiran kita pada hari ini. Okay, mohon untuk semua guru onkan kamera dan bolehlah senyum, bagi manis-manis sikit, okay, selama mungkin untuk kita ambil gambar. Okay, Hazwani, Cik Hazwani, dah ready? Okay, okay, senyum. Okay, senyum cikgu-cikgu. Saya start ambil first page dulu ya. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, sekejap ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, freestyle cikgu-cikgu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, next page. 1, 2, 3. Okay, cikgu-cikgu teruskan je senyum. Alright, okay. Sudah cikgu-cikgu. Okay, terima kasih Cik Hazwani. Dengan Thank you. di sini ada yang tulis ni, senyum sokmo. Senyum sokmo kita. Okay, itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi untuk pertemuan akan datang. Bye-bye semua. Bye.